Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, untuk hari ni, sebab saya excited, saya jumpa another 5 stars read untuk tahun ini. Buku yang saya akan kongsikan hari ini dengan anda semua adalah Eva, tapi saya akan sebut Eva lah. Eva karya Tey Marzuki. Ada lagi karya beliau yang lain, tapi yang cerita apa paling seram ke apa tak ingat. Lepas tu lagi satu evasive ke evasive contoh. Tapi yang evasive tu dia ada e-book je tak silap saya. Masa saya cuba cari dekat Shopee, malangnya tak jumpa. Tapi tidak mengapa, should I DM the writer? Tak malu kan? Dia macam tak kena tanya, puan saya tak jumpa lah buku e-book evasive tu, okey tak kalau saya beli daripada puan? Tiba-tiba puan tu cakap, cari dah sendiri gitu. Drama tiba-tiba. Saya akan ceritakan sedikit rumusan tentang Eva, novel Eva ni. Jadi korang macam ada gambaran, bayangan apa yang terjadi dalam buku Eva ni. Okey? Tiba-tiba satu hari bandar Bernie, rasanya Baerney, Barney. Okey. Jadi satu hari dunia diancam satu bencana jerebu gas beracun. Jadi gas beracun ni akan menyebabkan kita sakit dada, susah bernafas dan akan buat kulit kita melepuh macam tu lah. Sebab ada satu scene tu, dia watak utama adalah Eva. Eva nampak orang macam susah nak bernafas. Lepas tu macam macam tu bergesap-sapur lap muka macam. So dapat bayangkan macam gas beracun tu buatkan kulit dia orang macam rasa tak selesa, mungkin makan melepuh macam tu lah. Dan pada masa yang sama, Mama dengan Papa dia tak ada dekat rumah tau. Mama dengan Papa dia berada di luar kawasan. Dan masa tu adik dia pula pergi sekolah camping. Masa tengah kes tiba-tiba bencana gas beracun. Dan dalam pada masa yang sama tu dia rasa dia kena buat sesuatu. Dan apa yang dia buat adalah terpaksa pergi ambil adik dia lah. Nak buat macam mana ni kan. Tu je cara dia nak selamatkan adik dia daripada gas beracun tu. Dan disebabkan itu jugalah dia kehilangan adik dia. Dan macam mana dia kehilangan adik dia, korang kena baca kalau nak tahu. Sebab kalau saya cerita nanti jadi spoiler. Lepas tu nanti orang marah. Lepas tu kena maki. Dalam novel Eva ni pula nanti akan ada 3 golongan tau. Yang pertama survivor. Lepas tu scavenger. Lepas tu yang ketiga adalah hunter. Survivor ni adalah orang-orang awam yang berjaya survive dengan menggunakan cara inisiatif survival diorang. Diorang ni akan cuba cari rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni. Ni cerita ni dah selepas 4 tahun selepas bencana kes beracun tu bermula. Okay? Lepas tu akan ambil bagi benda makanan ke yang orang jumpa. Apa-apalah, lampu ke, pisau ke, apa pun yang jumpa untuk diorang survive lah. Dan diorang bawa ke tempat, ke rumah diorang, ke rumah diorang. Dan scavenger ni pula, apa yang saya faham, diorang pun sama juga macam survivor. Cumanya diorang punya tugas dalam novel Eva ni, diorang biasanya akan ada barang-barang yang tak adalah unik, tapi macam diorang tugas diorang adalah kumpul barang. Lepas tu diorang akan buat sistem barter dengan mana-mana survivor. Macam contoh, okay, oat ni contoh kan, oat berapa harga dia. So kalau dia ada jam, dia ada pisau, dia ada apa lagi, lilin apa semua. So scavenger tu akan ambil semua benda tu. So itulah nilai untuk oat itulah. Hunter ni pula, watak-watak hunter ni bagi saya sangat kejam. Kalau diorang jumpa mana-mana survivor, diorang akan bunuh. Barang-barang yang ada di rumah tu diorang akan rampas. Diorang ada store simpanan makanan tau, sangat-sangat tersusun rapi. Diorang simpan macam biskut, susu macam pantry. Apa yang saya bayangkan lah masa saya baca Eva. Okey, sekarang kita akan cuba cerita pasal watak-watak dia. Okay, dalam Eva ni, dia banyak watak. Okey,
Jadi mungkin untuk pembaca-pembaca yang tak suka buku-buku yang ramai sangat, banyak sangat watak, mungkin korang akan macam, kenapa ramai sangat ni? Macam tu. Tapi dia tak adalah ramai sangat sampai korang tak boleh macam, ya Allah ramai je. Tak adalah, macam okey je, faham je jalan cerita, okey, tak ada masalah. Tapi dia punya main characters adalah Eva, Aki, Cornea, Maya, Adam dan juga Zara. Eva ni, watak dia bukan seorang yang berani dan juga tak seorang yang penakut. Dia macam di tengah-tengah. Sedih lah untuk watak Eva ni, sebab awal-awal bencana lagi dia kehilangan adik dia. Lepas tu terpisah dengan mak bapak dia. Tak tahu mak bapak dia hidup atau tidak. Terpisah macam tu, lost contact macam tu. Dan di sepanjang penceritaan Eva ini juga akan ada banyak adegan-adegan babak-babak yang berlaku. Jadi kalau nak tahu apa yang terjadi, korang kena baca. Untuk watak Aki, kita sangat perlukan watak Aki ya kalau berlaku apokalips ni. Dia dalam cerita ni, Aki jadi seorang ketua. Dia lead semua benda dalam rumah. Kalau keluar rumah, so apa aktiviti dia kena buat. Kalau jadi ni dia kena buat apa. Kalau jadi ni apa solution yang dia kena bagi, macam tu. Dan dia sangat-sangat, dia macam watak dia cool je, tenang je, sangat-sangat rational macam tu. So kita sangat perlukan Aki kalau kita berada dalam dunia apokalips. Untuk watak Maya ni, dia sangat-sangat saya boleh katakan watak dia sangat menjengkelkan. Sangat macam, menyampahnya dengan kau ni Maya, macam tu. Sebab satu, sebab mulut dia lah mungkin. Mulut dia sangat-sangat laser, mulut puaka. Dia menjenis yang outspoken punya orang. Kalau dia tak suka, dia tak suka. Dia siap buat muka. Watak yang terakhir adalah watak Zara. Watak Zara ni pun sedih juga. Untuk watak Zara ni, antara babak yang saya macam tiba-tiba tersentuh, nangis weh. Masa babak dia minta tambah oat. Tu korang kena baca lah apa Maya buat dekat budak tu. Dan apa reaksi si Maya, apa pula tindakan Eva masa tu. Dan ya, diorang geng survivor ni macam Eva, Aki, Cornea, Maya, Adam dengan Zara ni tinggal dalam satu rumah kan. Sampailah satu hari dia tengah repair satu radio. Nasib baiknya radio tu berfungsi. Lepas tu pula diorang dapat Morse code untuk menyatakan diorang kena pergi Alta, tinggalkan Bandar Baini, pergi Alta, sebab Alta tu je tempat yang selamat untuk semua orang. Jadi diorang punya mission, si watak-watak yang Aki, Cornea, Maya, Adam, Zara ni, mission diorang adalah untuk pergi ke Alta. Sepanjang perjalanan diorang nak pergi Alta tu macam-macam jadi, macam-macam lah dugaan. So, adakah saya suka Eva? Bukan Eva, watak Eva tu suka juga. Novel Eva ni saya suka ke tidak? Jawapannya adalah ya. Sebab watak Eva tu sendiri, saya dapat nampak lah watak Eva tu dia growing tau. Dia macam daripada seorang gadis yang bukan siapa-siapa, lepas tu dia belajar cara survival dengan Aki. Lepas tu nampak cara dia kawal dia punya emosi, nampak cara dia kawal dia punya mental sendiri. Nanti dekat ujung-ujung tu ada scene dia dengan Zara. Scene tu aku macam, jangan Eva, no, macam tu. Kedua, sebab dia banyak emosi tau baca buku Eva ni. Dia tengah senyum-senyum dengan dia punya teletah masing-masing, perangai masing-masing. Tiba-tiba si Maya pula buat perangai, aku macam geram macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia kena keluar pergi cari makanan pula. Aku rasa dia punya nervousness bila baca dia orang nak pergi cari makanan, bila tiba-tiba dia hunter datang. Aku rasa debaran tu sekali. Jadi maksudnya penulis berjaya tarik aku masuk dalam dunia buku beliau. Tak tahulah, mungkin sebab satu cara penulisan pun mempengaruhi. Tak tahulah. Tapi sepanjang aku baca buku penulis Teh Marzuki ni, Puan Teh Marzuki, semua buku-buku dia aku dapat bayangkan yang aku berada di dalam dunia buku tu. Faham tak?
Sindrom Purnama pun macam tu. Macam aku dengan sama-sama dengan Purnama, sama-sama dengan Afifah dalam dunia diorang. Macam dalam Vendetta tu macam aku sama-sama dengan Inspector Johan. Inspector. Aku dengan Johan sama-sama solve the cases. Macam tu lah. Cases lah kan. Banyak case kan dalam tu. Dah baca belum? Baca cepat. Jangan tak baca. Mungkin cara penulis itu sendiri banyak mempengaruhi lah. Dan dia punya pacing, oh my god, pacing dia macam baru nak bernafas je. Untuk pacing cerita ni, dia tak terlalu cepat, dia tak terlalu perlahan. Dia macam ting 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 macam tu. Satu, aku bersyukur sangat sebab mungkin cerita-cerita macam ni, macam thriller ke, macam ni apa, post apocalypse lah, bergenre post apocalypse thriller. Dia, aku rasa kan, dia buku-buku macam ni tak dia punya macam mana, ni pendapat saya, okey, pendapat saya. Kalau korang ada pendapat lain, saya hormat, kita tak perlu berdebat, okey. Saya rasa macam buku-buku bergenre thriller, apocalypse, post apocalypse thriller ke apa ke, dia, kalau saya rasa tak perlu bab terlalu panjang bagi saya lah. Sebab kalau bab long chapters, buku-buku long chapters ni penat. Dia macam, ya Allah, bila saya sebelah, ya Allah, lambatnya lagi, bila nak next chapter ni, macam tak tahulah tu psikologi ke, mental saya problem ke apa ke. Saya bersyukur sebab short chapters, jadi saya boleh enjoy buku tu. Macam okay, next chapter, baca lagi, baca. Akal ke? Oh lah, itu pendapat saya. Kalau orang lain dah baca Eva tapi tidak mengalami pengalaman membaca yang sama, okay, mungkin sebab yelah kita punya cita rasa berbeza kan. Tapi saya rasa ya betul, cara penulisan juga penting untuk kita hook pembaca untuk membaca. Sebab kan, apa yang saya perasan lah, dia macam first chapter dia dah hook, dia dah boleh hook pembaca untuk terus membaca chapter-chapter yang seterusnya. Contoh okay, semuanya pada hari itu bla bla bla. Thank you ma. Tiba-tiba dia terus siaran kecemasan. Jangan betulkan skrin televisyen anda. Dalam chapter 1 tau. Jadi macam terus, kenapa pula ni? Apa hal pula ni? Walaupun kita dah baca sinopsis dia kan. Kita nak tahu apa masalah dia, apa masalah. Okay. Lepas tu tiba-tiba dalam bab 1 juga dia nampak orang-orang semua sesak nafas apa semua. Lepas tu dia kena fikir dia macam mana nak pergi ambil adik dia macam tu. Semua dalam bab 1. Jadi dalam bab 1 tu macam-macam benda jadi. Jadi bagi saya penulis berjaya lah menambat hati saya untuk membaca. Kucing ni kan bergaduh. Buku yang boleh buat saya emotional, buku yang boleh buat saya rasa saya macam saya berada di dalam dunia buku tu. Lepas tu short chapters, pacing tak lambat, tak cepat sangat. Itu ikut rating saya lah. Okay, buku tu layak dapat 5 bintang. Okay, itu pendapat saya. Kalau korang tak setuju, tidak mengapa. Jangan ajak berdebat, okay? Dan ya, saya akan teruskan menanti karya-karya Puan Teh Marzuki yang seterusnya. Dan insyaAllah, ada rezeki untuk baca karya-karya beliau akan datang. Dan ya, ini adalah buku terakhir beliau yang ada dalam simpanan saya. Terima kasih kerana sudah menonton video ni. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Dan jangan lupa tolong subscribe akaun kecil saya ini. Kalau dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya hargai. Bye.